Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري وسعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Perukunan Sembahyang, muka surat 12, Rumi. Jawi muka surat 8, bawah sekali, ataupun masuk ke 9 lah. Yang mana kita sembahyang. Dalam sembahyang, setelah kita bincang berkaitan dengan azan dan iqamah, lepas tu lafaz salat, lafaz niat, kemudian lepas lafaz niat, lepas tu Allahu Akbar, takbiratul ihram, lepas tu doa iftitah. Lepas doa iftitah, a'udzubillah. Kat situ baca isti'azah. Namanya isti'azah ataupun ta'awuz boleh juga. Dia punya singkatan. Bukan dia singkatan, dia panggil apa? Akronim ke apa? Nama lain dia panggil. Dia macam satu perkataan bila kita sebut dengan maksud perkataan tu ini panjang kan. Maksud dia macam basmalah, maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Basmalah tu tak silap dia panggil akronim kot. Mana cikgu bahasa? Akronim kan? Bukan? Ke salah? Huruf. Huruf. Habis tu kalau perkataan apa? Macam itulah. Kalau macam hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Kalau macam banyakkan baca tasbih. Bukan tasbih. Bukan kan? Subhanallah. Tapi apa benda tu nama tu? Bukan akronim Bukan. Saya bantai je. Okay? Jadi kalau a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dia ada dua. Satu ta'awuz, satu lagi isti'azah. Jadi kata baca isti'azah. Jadi janganlah baca isti'azah pula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku berlindung dengan Tuhan yang wajibul wujud daripada syaitan yang jauh daripada rahmat. Itu maksud syaitan. Yang direjam, yang kena lontar. Kemudian habis. Lepas tu baca apa lagi lepas habis tu? Baca Fatihah. Yang mana setiap kali tu dia ada berhenti tau. Sekejap mana? Okey. Ni. Lepas usalli fardhu subhi, usalli fardhu al-isya'i, lepas tu semua dah baca dah Allahu Akbar. Okey. Lepas Allahu Akbar nak baca doa iftitah kan? Dia ada berhenti. Berhenti tu namanya saktah. Nama je lah berhenti. Macam sama berhenti. Kalau kata saktah maknanya berhenti seketika. Minimum 1 saat. 2 saat tu elok-elok sudah molek. 3 tu paling panjang lah. Kalau 4 tu dah namanya macam lambat dah. Okey, berhenti bah. Allahu Akbar kabira. Boleh je. Allahu Akbar kabira. Tapi apa cepat-cepat ni? Tunggulah kejap. Allahu Akbar kabira. Atau lagi cantik, Allahu Akbar kabira. Ataupun last sekali, Allahu Akbar kabira. Tapi kalau Allahu Akbar,
Tak baca lagi. Itu dia kira agak lama lah. Faham tak? Dia kena berhenti sekejap tu. 1 saat minimum, 2 saat tu elok lah, 3 tu paling lama lah, 4 tu dah rasa macam nak semayang bersantai-santai pula, tak baca-baca lagi. Okey. Dia panggil saktah tu. Diam tu dapat pahala. Diam 1, 2 atau 3 saat tu dapat pahala. Dapat pahala diam. Okey. Kemudian baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Berhenti kejap. Sama juga tadi 1, 2 atau 3 saat tadi. Sama juga. Lepas tu boleh je wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh je. Tapi cuba bayangkan wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir. Kan cantik sikit. Lagi cantik wa ana minal muslimin bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan lagi cantik. Okey. Cantik tu maksud nampak tertib sembahyang tu. Dapat dibezakan di antara satu perkara dengan satu perkara lain. Jadi berhentilah. Okey. Kalau sambung pun bukan maksudnya tak sah. Cuma nampak macam tergopoh gapah. Lepas tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim sama juga. 1, 2 atau 3 saat. Yang tadi berhenti kejap. Lepas tu pula bismillahirrahmanirrahim tak ada berhenti. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Terus. Kalau berhenti kat situ pun silat-silat boleh putus mualat. Dengan maksud Fatihah tadi tak kira kena baca bismillah balik. Contohnya dia baca bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak boleh dah alhamdulillah. Saya nak bagi masa sebab tu saya diam. Tengok masa tu. Jangan tengok apa tu. Masa tu. Contoh dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia berhenti 1, 2 dan 3 saat, okey. 4, 5 saat pun okey dengan maksud, tak ada masalah sembahyang dia. Cuma nampak macam santai-santai sangat. Tapi kalau contoh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia pun berhenti. Ni saat Bismillahirrahmanirrahim. Okey dengan maksud sembahyang dia tak ada cacat apa pun. Okey. Tapi kalau macam ni masalah. Lepas dia baca auzubillah dia berhenti 1, 2, 3 saat, lepas tu dia nak baca bismillah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh alhamdulillah lah. Tak boleh. Dia kena bismillah balik. Istilah dia panggil putus mualat. Mualat biasa dengar mualat. Mualat. Dia 7. Setiap kali 7 tu tak boleh berhenti. Kalau untuk mudah kata tak boleh bernafas 2 kali. Bagi orang yang sihat. Bagi orang lelah ke apa tu cerita lain. Orang sakit, terbatuk, terbersin, orang baru masuk Islam terlupa lepas baca Malikul Midin apa itu kira lain. Ataupun tiba-tiba pening kepala nak jatuh, tahan kejap, itu bernafas lah banyak mana pun terus sambung macam biasa. Bagi orang yang sejahtera, orang yang salim, orang yang tak ada penyakit apa-apa, kadarnya tak boleh 2 kali nafas. Lebih 2 kali nafas kena bismillah balik. Nafas tu bukan nak suruh nafas, nak ambil masa. Sebab nak cakap masa payah juga berapa saat lah. Kalau ikut saya kata lebih pada 3 saat lah. Nanti putus mualat. Belum sampai lagi. Belum sampai lagi, baru bismillah. Tunggu sampai sirah lagi. Rugilah. Boleh saya jawab, tapi kalau saya baca terus rugi dengan Ar-Rahmanir-Rahim punya apa poin-poin. Iyalah, boleh lah. Tunggu ni. Tunggu muka surat sebelah. Siratal ladzi kat sebelah. Saya kalau biasa jawab macam tu, lepas tu kita baca, lepas tu saya terus baca amin, rugi poin kat sini. Poin tu yang rugi. Saya tak rugi. Orang yang nak salin lah. Apa dia? Sama ada sambung balik ataupun mula daripada, sama ada sambung ataupun mula daripada balik. Tu soalan dia. Bagus tak soalan tu? Saya pertama sebelum nak jawab soalan tu, soalan dia kata kalau sujud sajadah macam mana? Sebelum nak jawab soalan tu, saya kena betulkan dulu. Dia bukan sujud sajadah. Sujud tilawah. Sujud sajadah tu maksud sujud. Kan sajadah kan sujud. Sujud tu sujud, sajadah tu sujud. Sujud sajadah, sujud. Tapi orang Melayu panggil. Okey, tak ada masalah. Melayu punya sujud sajadah tak ada masalah. Tapi dia sudut istilah yang sebenar, istilah fiqh yang sebenar bukan sujud sajadah. Sujud tilawah. Tilawah tu maksudnya bacaan. Sujud tu maksudnya sujud. Sujud tilawah, sujud bacaan. Dengan maksud sujud kerana bacaan.
sujud kerana membaca. Dengan baca ayat-ayat tertentu, ada 13, 14 atau 15 tempat, ada khilaf kat situ, yang ada tanda kubah, maka disunatkan sujud kerana membaca. Akhir sekali sujud tu namanya sujud tilawah. Tapi orang Melayu panggil sujud sajadah. Tak ada masalah dari sudut bahasa. Okey. Macam mana kalau ada sujud tilawah kat situ? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu pagi Jumaat biasa baca kan? Surah Sajadah. Itu baru surah Sajadah. Surah Sajadah. Ayat yang saya baca tadi namanya ayat Sajadah. Bila baca ayat Sajadah pada surah Sajadah, disunatkan sujud tilawah. Dia kena betul. Okey. Kemudian dia pun sujud. Sedangkan dia baru baca Maliki Yaumiddin. Imam lah sujud, bukan dia. Kalau mana boleh dia sujud situ kan? Imam lah sujud. Dia pun nak baca mana? Dia pun wajib sujud. Kalau dia tak sujud, imam angkat kepala je, batal. Batal sembahyang makmum tadi. Wajib sujud. Sujud, baca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu kan? Ataupun subhana rabbiyal a'la, ataupun tak payah baca apa. Semua sunat. Itu kita akan baca bab tu nanti. Kemudian imam pun naik, dia pun naik. Okey, tadi Maliki Yaumiddin, nak sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ataupun bismillah ada balik. Atau bahasa fiqhnya gini. Adakah putus mualat ataupun tidak? Kan? Tak putus. Tak putus. Walaupun lama. Apa yang tak putus? Bersin, batuk. Apa lagi yang tak putus Sedawa yang bukan sengaja. Kalau sedawa sengaja, itu putus. Ya maksud yang tak sengaja, yang tak boleh kontrol. Okey? Amin pun tak putus. Contohnya, dia baca Fatihah awal sikit lah. Dia baca Fatihah awal sikit, sebab dia mungkin baca lambat. Kalau dia tunggu imam amin, dia baca nanti, imam rukuk dia tak habis-habis lagi. Jadi baca lambat, maka dia baca awal sikit. Imam tengah Maliki Yaumiddin, dia dah bismillah dah. Sebab nak bagi cantik sembahyang dia. Memang disunat pun bagi macam tu. Kemudian, dia pun baca. Tengah-tengah dia baca Maliki Yaumiddin, imam waladdallin kan, waladdallin. Lepas tu, dia dengar lah tu. Amin, berhenti kejap. Amin, sambung. Tak putus. Okay? Tapi kalau dia bersin pun tak putus. Tapi bersin, alhamdulillah, tersebut gitu. Putus. Dia kena bismillah pada awal. Putus mualat dia panggil. Orang dulu, kampung-kampung dulu cakap lah, ceritalah putus mualat ni. Dia panggil lain sikit lah. Putus molak kot. Bunyi pun pelik sikit lah. Putus molak macam tu kot. Putus molak. Bismillah pada awal. Putus mualat, bismillah daripada awal. Ustaz, maksudnya yang Ustaz maksudkan tadi, kalau kita dah baca bismillah tu, kita nak baca alhamdulillah, kita dah batuk-batuk, maknanya kita boleh teruskan. Boleh teruskan. Jangan batuk ada banyak. Bukan batuk orang kaya batuk yang gatal. Batuk orang kaya excuse me, tu batuk orang kaya. Batuk yang sengaja buat bukan. Yang ni yang jadi sendiri tu, lama mana pun sambung aja habis tu. Cuba bayangkan kalau kata kena ulang balik. Dah lah terbatuk-batuk, bismillah balik, lepas tu Maliki Yaumiddin bismillah balik. Bila nak habis sembahyang? Logiklah ya. Jadi maknanya tak putus mualat kerana benda tu, istilah kita dia panggil tergagah. Tergagah tu macam bukan sengaja, tak tergagah. Terpaksa. Tak sengaja. Jadi sendiri. Macam bersin, macam batuk yang gatal, batuk yang jadi sendiri, menguap yang jadi sendiri. Apa lagi? Jangan buat sengaja. Kalau tak sengaja, maka selesai. Sambung terus. Kalau tidak, putus mualat. Kalau dia diam, saja-saja. Tadi saya sebut tadi pening kan? Pening. Takkan nak baca pening-pening, dia pegang kejap. Kalau pening tu mau 4-5 saat, sambung. Tapi kalau saja-saja berhenti, contohnya dia tengah baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam baca surah. Alif Lam Mim. Dia tak agak. Alif Mim apa? Alif Lam Mim zalika kitab. Dia diam. Alif Lam Mim tanzil. Alif Lam Mim apa ni? Tunggu. Imam sama baca. Berapa lama dah dia berhenti tadi? Agak lama juga. Kalau saya letak agak lama tu 3 saat ke atas lah. Dalam kadar 2 nafas. Jangan buat lawyer buruk pula. Saya tahan nafas. Tu lawyer buruk. Bukan nak kata nafas tu, nak ambil kadar masa tu. Sebab dalam kitab dia tak cakap lama berhenti lama mana baru kena ulang balik. Dia cuma kata jika lama pada uruf. Susah kan? Jadi saya letaklah untuk mudah faham 3 saat. Saya letaklah 2 nafas. Sebab apa? Kenapa nak bernafas 1 kali lagi? Sedangkan bernafas sekali dah cukup. Lepas baca dah habis nafas, tarik.
Dah boleh baca. Kenapa nak tarik sekali lagi? Kat situ. Kenapa nak tunggu? Sebab dalam Fatihah, dia ada syarat sah Fatihah. Fatihah tu dah syarat sah dah, iaitu rukun sembahyang. Tak baca Fatihah, tak sah sembahyang. Fatihah tu sendiri ada syarat dia. Yang pertama, syarat dia mesti mualat, berturut-turut. Dia tak boleh berhenti. Berhenti pula, takkan tak boleh berhenti langsung. Habislah nafas. Bukan tak boleh berhenti langsung. Boleh berhenti, tak boleh lama. Lama itu ikut kadar uruf. Itu bahasa-bahasa fiqh. Saya mudahkan je bahasa tadi lah. Dan antara syarat Fatihah juga, mesti tertib. Jangan tukar ayat siratal ladzi dulu ke. Itu logik lah. Kalau tukar-tukar ayat tu ajaran sesat. Saya pernah tengok satu ajaran sesat. Pernah tangkap satu ajaran sesat ni. Dia baca Quran terbalik. Baca Quran terbalik. Baca Quran tu dia huruf terbalik. Dia baca qul huwallahu ahad tu bunyi bunyi pelik. Dia terbalik. Lepas tu dia buat sihir dia. Sihir kebal, sihir halimunan, macam-macam sihir. Memang muka pun memang muka jadi uduh. Macam tu lah. Kita tengok muka tu jadi uduh. Bukan muka dia uduh, dia okey. Tapi muka jadi uduh. Macam mana nak sebut tahu? Nampak uduh. Tapi bukan uduh tu uduh. Muka dia cantik manusia, cuma comel. Tapi kita tengok dia punya tak ada seri, tak kata uduh, cuma kusam. Ni tak, uduh. Tak tahu nak cakap. Kalau tak kat gambar, comel je. Tapi kalau kita tengok depan-depan, uduh. Itu dia susah nak sebut bab tu. Nampak Allah. Macam kita tengok, boleh kita beza tak? India Hindu dengan India Islam. Kat mana? Macam mana nampak kan dia ada, payah nak cakap. Itu sama-sama gelap. Tapi kita lah ada aura lah, ada nur lah, cerah lah. Cerah apa gelap? Tapi nak cakap payah dia macam tu lah. Cuba tengok mamak yang Islam dengan yang mengaku mamak sebenarnya India original. Cakap Melayu pun tak kerti tu. Cuba tengok. Dia lain, dia macam muka macam mana tu? Dia nampak. Perkataan tu keluar lah. Kasar lah, apalah, cahaya. Tak ada cahaya lah, gelap lah. Gitulah. Dia baca Quran terbalik, muka jadi pelik. Muka nampak pelik. Tak macam orang muka dia. Terbalik. Jadi, maknanya kita tak boleh baca dalam sembahyang, tak boleh tukar-tukar ayat suka hati. Kata, janji 7 ayat, baca je lah. Tak boleh. Itu syarat dia. Cuma kita tak buatlah syarat benda perkara itu. Tapi kalau mualat tu, adakah kita ikut peraturan mualat? Kadang-kadang kita langgar juga. Mana berhenti kejap lah. Kita berhenti. Kalau kadang kita duduk seorang kat rumah. Maliki yaumiddin. Lepas tu bunyi apa-apa kat belakang. Nak sambung tak? Kita seorang. Itu. Berhenti kejap. Tunggu. Yen. Yen masuk kucing. Ada kucing. Kita sambung tak? Tak boleh. Bismillah. Tak batal, cuma batal Fatihah. Bukan batal sembahyang, batal Fatihah. Bila batal sembahyang? Bila dia rukuk. Dia teruskan baca dan dia rukuk. Masa tu baru batal. Kerana dia rukuk tanpa baca Fatihah. Okey. Itu baru bismillah. Jadi, walaupun disunatkan berhenti tadi, Allahu Akbar, berhenti. Allahu Akbar kabira wajjahtu. Lepas wa ana minal muslimin, berhenti. Berhenti 1, 2 atau 3 saat tadi. Lepas tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti 1, 2 atau 3 saat. Kalau nak cepat 1, kalau sederhana 2, kalau nak tu sikit 3, 4 jangan buatlah walaupun tak batal. Okey. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, tak ada berhenti-berhenti. Terus macam biasa, tarik terus macam biasa je. Malah kalau berhenti lebih pada kadarnya, kena bismillah balik. Nampak dia punya tu. Setiap yang kita baca dalam sembahyang ada je hukum tertentu. Bukan main boleh je. Oleh kerana lepas Allahu Akbar, berhentilah lama sikit. 1, 2 saat. Okey, berhenti. Lepas auzubillah, berhentilah. Lepas bismillah, berhentilah. Lepas alhamdulillah, berhentilah. Tak. Bismillah, alhamdulillah, tak ada berhenti. Tak ada berhenti tu berhenti lama tu. Berhenti tarik nafas, memanglah kat situ habis hayat dah. Tak ada. Jadi setiap tu dia lain. Lepas tu, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang amat pemurah lagi maha mengasihani, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. 3 ni, bukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4 ni, jadi bismillah 1, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, aku mulai dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Okey, itu puji kan? Puji Allah tu. Okey, pujian. Pujian bahasa Arab dipanggil sana. Sana, sa, bukan sin, sa, sana. Puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa lagi? Confirm. Puji, dah siap sebut puji. Ar-Rahmanir Rahim. Puji lagi. Malik Yaumiddin. Puji lagi kan?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, puji tak? Bukan puji. Ini doa. Jadi maknanya bismillah, alhamdulillah, bismillah sampai maliki yaumiddin, puji. Okey. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah minta doa. Ini doa. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Bukanlah. Sebenarnya iyyaka na'budu ni doa lagi sebenarnya. Nampak macam minta tolong, tapi cuba bayangkan, ni bukan minta, kan? Tu silap saya kata macam pelik. Saya kira doa lagi ni. Ini sebagai kita memuji. Kita memuji Allah. Masih lagi doa ni. Okey. Engkau sahaja kami sembah dan engkau kami minta pertolongan. Bukan minta pertolongan. Bagi tahu engkau kami minta pertolongan. Maknanya pujilah. Okey, maknanya semua ni puji. Okey? Ihdinas siratal mustaqim, baru doa. Okey. Kenapa saya kata gitu? Dalam Fatihah dia ada dua. Satu puji, satu lagi doa. Okey. Puji ni kalau nak sambung lah. Kalau cantiknya baca satu ayat berhenti. Waqaf satu-satulah. Tapi kalau nak sambung lah, katalah kalau nak sambung sampai sini je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Sebab lepas ni nak cerita doa dah. Janganlah puji campur dengan satu nafas sekali dengan doa. Cuma bukan kira batal tak batal. Dari sudut yang terbaik. Yang terbaik first sekali, satu sebiji. Satu ayat. Kalau bawah sikitlah nak sambung. Okey, nak sambung sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lepas tu berhenti, tarik nafas. Itu yang cantik. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdinas siratal mustaqim, walaupun taklah batal, tapi tak kena. Macam seolah-olah kalau bincang berkaitan, kalau baca dalam sembahyang berkaitan ayat-ayat panjang, ayat Baqarah ke apa, dia berhenti tengah-tengah jalan cerita, tak habis cerita, maka tak comel. Okey, walaupun sah. Okey, lepas tu barulah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, tu tak apa, boleh sambung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, boleh sambung kat situ. Sebab masih lagi sambungan daripada doa. Jadi dua nafas lah. Jadi maknanya kalau nak buat dua nafas. Okey, martabat yang ketiga, sambunglah, nak sambung pun benda tak, bukannya batal kan. Okey. Itu minta tunjukkan aku jalan yang lurus. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Minta Allah tunjukkan kita. Lepas kita puji Allah, kita tengok berapa banyak puji Allah. 1, 2, 3, 4, 5 kali puji. Baru minta satu je. Minta tunjuk jalan yang lurus je. Tapi puji 4, 5. Yang hebat lagi Nabi Ayub. Nabi Ayub tak minta langsung, puji aja. Nabi Ayub. Sebab antara kaedah untuk berdoa adalah puji Allah, selawat, dan baru minta. Antara kaedah lain adalah puji aja Allah, tak payah minta. Nabi Ayub punyalah sakit Nabi Ayub. Anak lagi, isteri lagi, harta banyak, kaya, habis sakit. Tapi sakit dia, kalau Israeliat atau Israeliat? Bisa dengar? Israeliat ni satu cerita daripada mulut ke mulut, ataupun satu cerita yang tertulis dekat Yahudi Nasara, dia tulis. Yang mana yang ditulis cerita tu, yang dia sebut dekat mulut mereka tu tentang Nabi kita juga. Nabi yang kita, macam Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad, Nabi kita juga. Nabi Ibrahim, Nabi Daud sebagainya. Kerana mereka pun sama je Nabi. Jadi cerita mereka ada yang benar, ada yang tak benar, bercampur, tak tahu. Maka kita diharuskan dari sudut cerita, jika tak melanggar dengan tak menjatuhkan martabat Nabi itu sendiri, kita boleh percaya pun boleh, tak nak percaya pun boleh. Itu nama Israeliat. Percaya pun boleh, tak percaya pun boleh. Sebab yang benar dan yang tak benar dah bercampur dalam Israeliat. Ada orang cerita, dia kata tak boleh cerita, tak boleh dia cerita. Cuma kalau orang tak percaya, tak boleh cakap apa-apa. Kalau orang percaya pun tak boleh cakap apa-apa. Sebab Israeliat, cerita daripada Bani Israel. Itu dipanggil Israeliat.
Okey. Jadi dalam cerita tentang Nabi Ayub tadi, Nabi Ayub tu dia sakit, tapi Israeliat kata Nabi Ayub sakit kulit. Sakit kulit. Macam kudih, kurap macam itulah sakit kulit yang tak sembuh-sembuh. Oleh kerana ia berlanggar dengan kita punya pegangan, maka kita kata tidak. Sakit aja, kulit tu kita tolak. Itu Israeliat. Israeliat dicampur. Dia kata Nabi Ayub sakit. Kita memang tahu Nabi Ayub sakit. Tapi dia kata sakit tu menyebabkan orang nak dekat pun tak boleh. Sampaikan kalau jatuh ulat, dia ambil tak balik. Itu ikut Israeliat. Kita boleh terima tak? Kita tengok, langgar tak dengan peraturan sempadan kita. Sempadan bagi kita tahu setiap Nabi dia ada 4 sifat yang wajib, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah, siddiq, amanah tak ada kena-mengena. Tabligh ada kena-mengena. Tabligh adalah menyampaikan. Nabi ni mesti menyampaikan. Itu sebab tu dia diutuskan untuk menyampaikan. Kalau dia berolat, macam mana nak menyampaikan? Ada tak orang nak mari dekat? Maka telah menggagalkan visi dan misi dia sebagai Nabi dan Rasul. Allah hantar lantik dia menjadi Rasul, tapi orang tak boleh nak dekat. Nanti umat dia dekat akhirat boleh lawat, boleh dakwa balik. Kami bukan tak nak beriman dengan Ayub, tapi kami mari dia busuk, lepas tu berulat. Boleh jawab tak? Boleh jawab. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, dekat akhirat nanti tak boleh jawab. Memang tak boleh jawab dengan maksud tak terkeluh lidah. Sebab memang aku yang salah. Macam tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Waktu tu mulut, lidah tidak bertulang ni, lidah yang banyak buka mulut mohong ni, stop, tak boleh. Wa tukallimuna aydihim, tangan sendiri cakap. Cantiknya kalau kita fikir balik, wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Padahal boleh je bagi contoh lutut bercakap, betih bercakap, kaki bercakap. Tapi dalam banyak-banyak kenapa tangan bercakap? Banyak boleh kata dahi bercakap, bahu bercakap kan? Sama je lah maknanya kalau tangan bercakap, semua bercakap. Maksud menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki jadi saksi. Pula dah. Kaki jadi saksi tapi tangan bercakap. Wa tukallimuna aydihim. Tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki jadi saksi. Sepatutnya kaki bercakap, tangan jadi saksi pun okey juga apa? Sama je. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa yang kamu duk bohong tu kat mulut tu? Kenapa? Kita fikir balik, betul tak tangan bercakap sekarang? Sekarang betul tangan bercakap. Bukan kaki, kita tak tarik dengan kaki gini, tarik dengan kaki, kita tarik dengan. Maknanya boleh tak kita kata tangan yang bercakap? Boleh. Sekarang orang bercakap dengan tangan. Tangan tu jari lah maksudnya. Orang bercakap dengan tangan, talk to the hand. Orang bercakap dengan tangan. Orang tak berapa bercakap dah dengan mulut sekarang ni. Cuba tengoklah kita, banyak kita bercakap dengan tangan dengan cakap dengan mulut. Tu lah, ada tok guru tu cakap, kita bercakap dengan tangan dah sekarang ni. Masa tu SMS yang ketak tu dia cakap dah. Kita sekarang ni bercakap dengan tangan macam ni. Tak. Lagi aja. Dan lagi ramai boleh dengar. Boleh dengar tu boleh tahu. Sebab berapa share? Wah, 200,000 share. Kalau kita cakap macam ni berapa orang je boleh dengar? Cakap mulut. Dalam grup tak payah cerita. Share. Yang baik, maka jadilah pahala jariah. Yang buruk, jadilah dosa jariah. Nanya kita, takut. Wa tukallimuna aydihim. Tangan bercakap. Memang betul tangan bercakap. Memang betul. Tangan ni bercakap sekarang. Dia jadi saksi lah. Dia akan cari saksi. Yang kita duk bohong, tangan tu. Dia akan bercakap. Jadi saksi. Ustaz, yang macam orang yang post dalam TikTok, dalam FB tu kan. Lepas tu orang komen. Kadang-kadang kita tengok komen tu yang mengaibkan. Jadi yang orang yang jadi apa, yang buat TikTok, yang upload dalam Facebook tu, dia ada saham. Sebab tu apa sahaja yang kita buat menyebabkan orang lain. Kadang-kadang kita tengok orang ada agama juga buat tu. Yang apa-apa tu. Dia buat, tapi dia yang dia buat tu betul. Betul, bukan salah. Tapi dengan sebab dia buat orang kat bawah tu, dia ada saham. Dia cari satu-satu isu yang menyebabkan
orang yang pandai pun akan komen, dan orang yang tak tahu benda pun komen juga. Maka dia telah menimbulkan satu fitnah. Fitnah bukan bohong, fitnah. Fitnah ni bukan bohong tau. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bukan bohong, bukan fitnah lebih besar daripada mudah. Bohong kau tipu, bukan. Fitnah bukan. Fitnah pun jadi bahasa Melayu apa? Dia menimbulkan satu fitnah. Dia ni, tak kisahlah dia tu ustaz sekalipun. Dia buat tu benda betul. Dia cuba cakap benda yang betul. Dia cuba tegur mungkin hukum yang ada orang lain salah cakap. Dia pun cuba betulkan, betul. Tapi dengan cara dia tadi menyebabkan orang bawah ni. Orang bawah yang tak tahu benda, yang bantai, yang itu ini. Ulama pun mungkin salah. Maka dia katalah ulama ni salah gini. Maka orang duduk pakat kutuk ulama ni. Yang orang ni bukan ulama pun yang kutuk ni. Basuh berak pun tak cuci. Padahal ulama salah satu, yang betul berjuta. Contohlah kalau ulama tu salah. Jadi dia bawa isu tu naik. Betul lah, tak ada masalah. Tapi yang kat bawah tu, maka dia telah membangkitkan fitnah, dia panggil. Saya ulang bukan fitnah menipu, membangkitkan satu fitnah. Bangkit satu fitnah. Sedangkan disebut fitnah tu tidur. Jangan kamu gerak dia. Fitnah ni tidur, jangan kejut dia. Jadi kalau kita buat apa-apa dalam TikTok dan apa, jangan kejut fitnah. Bila dia jaga, Allah, payah nak tidur balik. Puah ulik masuk dalam buaian pun tak mau tidur balik. Fitnah ni tidur, jangan kejut dia. Jadi benda-benda macam tu lah. Betul saya tak ada komen sangat dalam benda-benda. Sekadar ambil tahu. Kalau nak ambil tahu. Kalau lalu kat wall kita lalu kan, sekadar ambil tahu. Tapi jangan sekali-kali ambil bahagian. Oh ni sedap ni. Oh ni. Tu lah aku tengok aku berasa dah. Salah ni bodoh ni, set-set bodoh. Dulu. Buat apa? Dapat apa? Semua yang kita buat dalam media sosial, kita akan dipertanggungjawab dekat akhirat nanti. Tapi kita tak rasa sebab kita tak rasa kan. Kalau mengumpat, Kiyah, mau tahu tak? Tu. Kandung lah. Anak luar nikah. Kita nampak benda tu, tak molek. Sebab kita bercakap nampak. Orang lain tengok pun, Allah mengumpat orang. Tapi dalam ni, dia macam tak rasa. Pertama-tama buat fake account. Buat account yang lain. Tak letak gambar. Allah sedap cakap. Kita tak rasa. Semua tu dipersoalkan nanti. Beratur lah panjang mana. Panjang tak tahulah. Kita tengok share 1.5 juta. Ambil. Nak kena jawab dengan semua tu. Kalau kita dulu, orang dulu nak buat fitnah, nak buat bohong, cakap bohong, nak sebar 1,000 orang payah. Dah adalah satu kampung 2-300 orang. Sekarang juta sekelip mata je. Hati-hatilah. Hai. Tak tahulah sekarang ni. Tengok takut kita tengok. Dia tu nampak dalam profil dia, gambar dia kan. Nampak tak adalah tu sangat. Duduk mandi kolam. Duduk pakai seluar pendek kalau lelaki tu. Pakai rantai. Tapi dia cakap, ni mufti ni kena mengaji lagi. Tak cukup. Tak cukup mengaji. Dia pakai rantai. Gila sekarang ni dalam ni. Pening. Sebab tu kita sekadar lalu je ambil tahu. Tapi tak perlu ambil bahagian lah. Buang masa baik baca Quran. Tapi TikTok tu yang 2 jam tak rasa. 2 jam tak rasa. Baca Quran setengah jam gini lah. Tak payah setengah jam. Bismillah dah. Mari dah. Kalau TikTok ni, kalau kata dah mengantuk dah ni, pukul 12 ngantuk dah ni, pukul 12. Patut tidur dah. Tapi tengok pukul 2. Tertidur tu tahu tidur pun, telefon jatuh atas kepala. Allah. Lepas tu baru letak tepi. Saya cerita orang punya pengalaman. Okey. Jadi ini doa, lepas tu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk aku jalan yang lurus. Kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah aku yang benar itu benar dan bantulah aku untuk follow yang aku tengok benar tadi. Sebab ada orang tengok yang benar itu benar tapi tak boleh ikut. Dia tak boleh, dia tak ada kekuatan. Ada. Tengok ada bagusnya, seronoknya duk pondok ni. Ujung-ujung hayat ni kan seronoknya. Tapi tak boleh nak datang. Tak boleh lah dengan cucu lah, dengan itulah, ginilah. Rinci cucu kena jumpa seminggu sekali. Kalau tidak, macam-macam. Kalau orang kampung ada ayam itik, sibuk dengan ayam itik dia. Tak habis dengan ayam itik kan. Ada je macam-macam. Kalau tak boleh lah, kawan-kawan dah memang dah ada hari-hari kena minum teh sama-sama. Kalau tidak, tak bermakna hidup ini. Macam-macam dia punya alasan.
Tapi tengok Allah bagus sedapnya hari-hari kan, duduk tambah ilmu, tambah ujung-ujung hayat kita. Apa lagi kita nak? Kita nak kenal Tuhan ujung hayat, sebab kita nak bertemu Tuhan. Kenal Tuhan dan amalkan perintah Tuhan. Kalau ada benda-benda yang tinggal dulu, nak cover balik, nak qada balik, itu je lah seronoknya. Tapi aku tak boleh buat. Itu dia panggil, dia nampak yang benar itu benar. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, nampakkan aku yang benar itu benar. Dan memang dia nampak. Itu dia panggil hidayah. Tapi ada satu lagi sambungan dia. Warzuqna tiba'ah, dan rezekikan aku untuk ikut. Itu taufik. Ada orang boleh nampak je, tapi tak ada taufik, tak ada minyak. Kereta mahal pun tak ada minyak, tak guna. Minyak tu taufik. Jadi kita nak tu, sebab tu minta jalan yang lurus. Wa arinal batila batilan, dan nampakkan aku yang batil itu batil, yang salah tu salah. Sebab ada orang nampak yang salah tu benar, ada orang yang nampak yang benar tu salah. Ada orang nampak kita buat kuliah macam ni, lepas tu ada live, semua terbuka, siapa satu dunia boleh dengar. Maknanya ini bukan sorok-sorok, ini bukan satu pengajian orang tertentu je boleh belajar, orang yang lain tak boleh sebab tak sampai martabat. Jadi tak boleh, jangan buat ni semua tak boleh. Kita je belajar pula tu tepi hutan ke apa ke, duduk belajar zikir pun pelik pada orang apa. Tak, kita terbuka. Tapi bila terbuka, itu tandanya tak ada benda, nothing to hide. Tak ada benda yang nak sorok. Tapi ada orang nampak, yang ni apa benda ini begini ni. Tapi yang betulnya, yang dengan guru dia tu, yang kena pada hari-hari tertentu, pergi tempat-tempat tertentu, orang lain tak. Itu baru betul. Ni nampak yang benar itu salah, yang salah itu benar. Kita nak nampak yang benar itu benar, dan nampak yang salah itu salah. Kita minta, ya Allah, nampakkan aku ini salah ni. Maka kita nampak ianya salah. Lepas tu, warzuqna tinabah, dan bantu aku untuk menjauhi. Sebab kadang-kadang orang ada nampak ni yang salah itu salah. Betul ni salah, tapi aku tak boleh tinggal lah. Ada. Sama juga tadi. Bagusnya orang pergi masjid begitu, Allah bagusnya, tapi aku tak boleh buat. Cuma nampak yang benar itu benar aja. Ada orang yang nampak yang aku buat ni minum arak ke apa ni, memang tahu salah, benda dah arak ke apa-apa lah. Salah aku tahu ni. Riba, mencuri, rompak apa-apa. Tapi Allah, tak boleh nak tinggal. Maknanya dia nampak yang salah itu salah, cantik dah. Tapi tak ada warzuqna tinabah, rezekikan aku untuk menjauhinya. Itulah taufik. Kita tak nak, kita hidayah kita nak, taufik pun kita nak. Taufik tu minyak, hidayah tu kereta. Macam itulah kita kata, nak berjalan kereta tu. Jadi kita minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang lurus, iaitu jalan yang Allah telah bagi nikmat pada, jalan yang orang terdahulu yang Allah dah bagi nikmat. Dalam ayat surah lain kan, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kita nak ikut yang tu. Itu maksud jalan yang lurus. Kita nak ikut para nabi, para siddiq, para syuhada. Yang paling sekarang ni semua tu dah tak ada dah. Yang ada salihin, orang-orang soleh. Aku nak ikut yang tu. Itulah jalan yang lurus yang aku nak ikut. Sebab engkau telah bagi nikmat pada mereka dulu. Maknanya bila kau dah bagi nikmat, mana jalan tu betul lah, jalan lurus. Dan aku nak jalan yang lurus, yang macam mana kau telah bagi nikmat orang dahulu lah. Siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 golongan ni kita nak ikut. Yang paling senang soleh lah, sebab kita boleh, zaman kita semua sentiasa ada. Nak ikut para nabi dah tak ada. Nak syuhada, nak ikut macam ni, dia dah syahid. Siddiqin, itu boleh nampak lah bagi orang tertentu. Salihin paling senang. Okay? Lepas tu pula, itu yang nak, yang tak nak, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang tak nak. Apa dia? Ghair, tak nak maghdub, orang yang kau murkai. Dia tak nak lagi dallin, sesat. Maghdub ni Yahudi, dallin ni Nasrani. Maghdub ni orang yang Allah murkai. Mana Allah tak murkai Yahudi ni? Dia bunuh Nabi dan bangga. Pagi bunuh Nabi, malam tu bangga. Ini 2 orang bunuh Nabi. Gila betul. Mana Allah tak murka? Maghdub. Dhalin yang sesat, Nasrani. Elok-elok tu Nabi dia angkat jadi Tuhan. Dua-dua ni tak nak. Lepas tu Amin. Amin ni yang tak disukai oleh Yahudi dan Nasrani. Dia tak suka amin kita ni. Sebab apa? Kita tak nak jadi macam dia. Kan? Aku tak nak jadi macam dia. Amin. Kau hajar. Dia marah. Dia tahu. Dia tak suka amin. Amin kita ni, amin ni.
Mereka pun ada amin. Sebab amin ni asal bukan bahasa Arab. Dia bahasa Suryani kuno. Siapa tahu bahasa Suryani kuno? Tengok tak yang dalam yang viral bulan lepas, 2-3 bulan lepas, yang boleh cakap bahasa Suryani tu, yang cukup boleh cakap bahasa semut tu. Tahu? Itu merepek. Wa ma qali inna qali. Itu merepek GoPro tu. Bahasa Suryani betul. Daripada bahasa Suryani jadi Ibrani. Bahasa tu. Jadi Suryani ada amin tapi dia imalah. Imalah sini, ingat tak? Takkan tak ada pera Quran kat sini. Imalah. Baca sengit kan? Baca sengit. Ra bari atas, ra bari bawah, ri. Dia baca bukan ra bukan ri, dia ada tanda dia macam diamond kat bawah tu. Jadi nak kata ra tidak, nak kata ri tidak, dia tengah-tengah. Jadi re. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu imalah. Jadi amin nak imalah dia macam mana? Amen. Amen. Itu kan kita berkasa nak. Diorang amen. Dan malah bacaan itu pun boleh baca kita sebenarnya. Kita boleh baca juga. Dalam kitab Qaulul Tam. Semalam baru saya baca kitab Qaulul Tam, Maghrib. Maghrib semalam. Kat ayat 15 ada 4 bacaan amin. Cara baca, salah satunya imalah. Amen. Nak sebut tak betul sangat. Macam mana tak nak sengit-sengit bunyi. Biasa dengar amen. Betul tak bunyi? Betul tak kot? Amen. Bunyi macam pelik lah. Amen. Ada amen. Boleh juga, boleh. Ya boleh. Nak tengok kita Qaulul Tam. Amen. Empat baca. Yang boleh baca a tu 2, lepas tu min. Min tu 2, 4, 6. Boleh. Kalau amin. Amin. 4 tadi tu. Amin. 6. A tu tetap 2, min tu 2, 4, 6. 2, 4, 6 tadi bergantung kepada apa? Sukahati? Bukan. Bukan sukahati. Bergantung kepada Fatihah kita. Ma'arif le sukun yang ujung tu kita baca berapa? Tak. Amin yang ada nun belakang tu macam nak satu tu, boleh ke baca tu amin? Betul ke itu? Macam mana sadu? Jetak sikit Tak, tu. kita jetak tu. Amin. Jadi amin. Oh, bukan dekat nun, dekat ya nak masuk nun tu kan? Tak. Sebab dia nampak macam in, ya nun lah. Ya tu nak mesti macam sadu gitu Ustaz. tak bunyi sadu tu. Tapi kalau amin, tu sadu kat nun. Yang tadi bukan, bunyi amin. Itu macam dekat ya tu dia naik masuk ya. Yang mana satu ni? Kalau amin. Itu memang ada. Itu dekat nun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu kan memang ada. Tapi yang yung tu itu fasahah aje. Fasahah maksudnya kalau tak baca tu dia tak fasih gitu aje. Tak, bukan masalah sah tak sah sembahyang ke apa tidak, dia fasahah dia panggil. Fasih dengan tak fasih. Boleh baca. Boleh baca dengan maksud tak membatalkan sembahyang. Yang bila masuk gia tu. Faham? Alhamdulillahirabbil alamin. Tu yang tu ke ataupun alhamdulillahirabbil alamin. Tu yang dengar. Yang belakang tu memang ada, tapi 2 je maksimum. 2 je. Cuba dua-dua boleh. Jadi kalau amin macam tu jugalah. Amin. 2 boleh. Lebih tu dah macam lebih-lebih. Cuma amin. Tu kan. Dia masuk. Dia tak fasih dia panggil. Tidak fasih. Tapi tak ada apa. Boleh baca Ustaz? Boleh je. Boleh tu kena faham. Boleh tu maksud apa? Boleh tu maksud kalau tak boleh batal. Tu maksud dia. Boleh lah kalau itu maksud dia. Kalau boleh tu maksud itukah yang terbaik? Tak. Takut batal je. Tak. Kalau boleh lawannya batal, boleh. Kalau boleh lawannya fasih, tak boleh. Sebab ni tak fasih lah maksudnya. Baca boleh, tapi dia panggil tidak fasih. Kita Melayu mana fasih pun. Nak fasih macam mana? Adalah 2-3 orang yang menang musabaqah fasih betul. Dah makan sambal belacang hari-hari. Memang jadi mulut itu. Macam mana? Cuba sedaya upayalah. Kan? Tak batal. Okey, amin. Okey, tadi macam soalan tadi nak berhenti tu. Saya ingat soalan tu, saya ingat. Okey? Siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini pada mazhab lain satu ayat. Ghairil maghdub ayat lain. Mazhab Hanafi. Siratal ladzina an'amta alaihim, dia berhenti lah. Sebab ada tanda bulat kat situ, ada tanda nombor lah. Jadi kalau macam tu maknanya berapa ayat Fatihah, berapa ayat?
Tak. 7 juga. Macam mana nak jadi 7? Bismillah tu. Bismillah tu bukan salah satu daripada Fatihah. Mazhab Hanafi. Bismillah bukan. Tapi dia sunat baca juga. Dia baca slow-slow ataupun dia tak baca langsung ada juga. Sunat baca bismillah. Sebab bismillah bukan salah satu daripada ayat bukan salah satu daripada surah Fatihah. Dia salah satu daripada ayat Quran, daripada surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah adalah salah satu daripada ayat Quran, tak boleh tolak kufur. Cuma adakah bismillah yang dekat Fatihah? Bismillah yang awal tu adakah salah satu daripada ayat Quran yang dekat bismillah? Yang dekat Fatihah? Mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Hanafi, tidak. Mana bila tidak, sunat baca bismillah ke? Nak baca, harus. Tapi baca perlahan. Jadi, bila maknanya kalau satu tu duduk dekat alhamdulillah. Jadi Nabi sebut dalam hadis, Fatihah adalah sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Macam mana 7 kalau jadi 6? Maka sebenarnya dia berhenti dekat siratal ladzina an'amta alaihim tu 1 ayat. Jadi 7 jugalah. Okey. Kerana itulah kita pernah dengar, jangan berhenti kat situ. Suruh terus. Sebab tu kata jangan, tak boleh, boleh atau tak boleh. Sebab tu kena terperinci macam saya sebut tadi. Boleh tak yang ada dengung dengung kat tu? Jap, boleh lawan apa ni? Boleh lawan kalau boleh kalau buat, kalau tak buat batal. Ke lawan apa boleh ni? Sebab tu kena tahu lawan dia. Samalah juga. Kena sambung kena lawan dia apa? Mana kena lawan tu maksud kalau tak buat jadi apa? Batal. Tidak, kalau itu salah. Habis kena tu apa? Yang kata kena sambung tadi. Cuma dia kata ayat dia tu kalau berhenti tak kena lah. Okey, jadi perlu disambung, kena sambung. Kalau tak sambung, dia mesti ada di sebaliknya. Sebab kita nak faham maksud kena tu. Bila kita sebut kena, yalah, tahulah. Saya nak faham perkataan kita bila kita sebut, biarlah jelas. Bila sebut kena, dia boleh jadi wajib. Betul tak? Dia boleh jadi sunat tak? Harus pun boleh jadi. Kena. Jadi mana satu? Kena, kalau buat juga tak batal. Ada. Kena, kalau buat batal. Ada. Jadi mana satu punya kena? Nak tahu kena yang mana? Kena tengok lawan dia apa. Jadi kalau kata kena sambung, lawannya kalau tak sambung batal. Tu salah, confirm. Jadi kena apa? Kena yang itu yang nak sempurnakan ayat, maka itu yang afdal, yang terbaik. Okey, kita setuju. Kita setuju sambung. Jadi apa saja perkataan yang kita pakai, biarlah sharp. Jangan terawang-awangan gitu. Okey. Jadi bila kata kena sambung, okey, dengan maksud sunat sambung. Ataupun nak pakai afdal sambung pun boleh. Jangan main kena. Okey. Kalau pagi tadi tak baca kunut, kena sujud sahwi tak? Pagi tadi tak baca kunut sembahyang subuh, kena sujud sahwi tak? Saya nak guna kena tu, saya nak cerita. Kena. Kena apa? Tu dia kata jangan main kena. Kena. Tu cantik. Ni kena semua. Saya perasan kena. Kalau macam saya kena tak? Kena mana ada hukum? Hukum ada 5 je. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Dia tak ada satu lagi kena. Tambah satu lagi bid'ah, tak ada pun. Jadi bila sebut kena, dia terus kita faham macam wajib pula. Dah dia tidak tahiyat awal sembahyang isyak semalam, tak ada terlupa tahiyat awal. Jadi kenalah sujud sahwi. Kena benda kena. Mana wajib pun. Bukan maksud kena, saya sunat. Kenapa tak cakap sunat? Atau cakaplah kena dengan maksud sunat. Kan cantik. Sama lah macam tadi. Kena sambung. Kena tu apa? Kalau istilah dia jatuh wajib. Seolah-olah wajib. Lepas tu bila kita kata takkan batal kot. Tak batal. Kalau tak batal taklah wajib. Sunat lah. Cakaplah sunat. Kenapa cakap kena? Sunat sambung ataupun afdal. Afdal ni tinggi pada sunat. Sunat katalah kita ambil markah contoh je ni bukan betul-betul. Kalau markah 10 sunat, afdal tu 11. Dia ada sikit, tambah sikit satu. Itu afdal. Lebih baik sedikit daripada sunat. Sunat baik, afdal lebih baik sikit. Sikit tambah. Contohlah Ustaz. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ulang balik sebab kita tak cukup nafas. Okey, kalau tak cukup nafas harus boleh. Kalau saja berhenti bukan sebab tak cukup nafas, makruh.
dalam semayang kalau luar semayang tak ada masalah. Kalau baca musawakah tak ada masalah. Dalam semayang makruh ulang rukun qauli. Bukan tak boleh. Bila sebut tak boleh dia ada dua. Satu haram, satu makruh. Makruh pun tak boleh tau. Makruh pun tak boleh. Dalam Islam dia ada dua suruhan, dua larangan. Dua suruhan wajib dengan sunat. Bezanya suruhan wajib tak buat berdosa. Suruhan sunat tak buat tak berdosa. Larangan pun ada dua. Satu makruh, satu haram. Kalau buat yang makruh, buat larangan. Larangan tu, makruh tu larangan. Buat juga tak berdosa. Buat juga yang haram, berdosa. Soalan tadi? Yang tadi tu kan? Ulang balik tu. Jadi tak boleh. Mana ada tak boleh? Makruh ke haram? Makruh. Jika sengaja. Kalau tak habis nafas, berhenti kat mana pun boleh. Takkanlah mati. Tak boleh nafas. Dah tak keluar. Habis tekan dah. Bercerik bunyi. Berhentilah kat mana-mana pun. Itu emergency. Enam tu kan. Bila sangkut kat situ, maka sampai maghdubi alaihim je lah. Tak boleh. Tak boleh dengan maksud apa? Jawab. Tak boleh dengan maksud bukan batal. Makruh. Tapi kalau buat juga sah sembahyang. Dalam masalah bacaan yang benar ikut hukum tajwid itu lain. Dalam masalah sah atau tidak dia hukum lain. Sah atau tidak dia letak dekat hukum fiqh. Betul tak bacaan tu dia letak dekat hukum tajwid. Lain. Jangan campur. Walaupun dia baca lain. Ziratal lazi, zak terus. Ziratal lazina an'amta alaihim. Dari sudut bacaan kita dia panggil hafs an asim. Siapa pernah dengar? Maksud hafs an asim. Itulah qiraat yang kita baca. Qiraat ada 10, yang 7 yang masyhur. Kita yang baca ni qiraat Imam Hafs an daripada Asim yang kita baca. Ada dua, satu Syatibi, satu lagi Jazari. Yang Syatibi itu yang mak wajib, mak jaih, mak arid yang panjang-panjang 6 5 4 5 6 tu. Kalau yang Jazari yang dua macam dekat Bekah. Kita ya ayyuhalladzina amanu. Jazari ya dua je. Ya ayyuhalladzina. Dia pendek. Itu bacaan qiraat kita. Pilih yang mana kita nak belajar, elok-elok baca. Itu hukum tajwid, hukum qiraat. Hukum baca Quran. Hukum baca Quran jika masuk dekat semayang kadang-kadang tak sama. Dalam semayang kalau ziratal lazi sah lagi. Zaid. Kalau tukar huruf Waladdallun sah lagi. sifat huruf dia sebut lain dah Sifat huruf jika ummi itu maksud memang tak boleh buat apa dah lidah dia, dimaafkan bagi dia je, tak boleh jadi imam. Tapi kalau dia sebab cuai dalam belajar, dia tak belajar sebab dia bertukar sifat huruf, barulah batal kerana telah mengubah makna. Mengubah makna batal. Nampak? Dia dalam bacaan kalau kita belajar hukum tak sama dengan Quran, tak sama dengan sembahyang. Sembahyang kadang-kadang nak tengok tak sah sembahyang dia sebab dia baca salah. Tak, kadang-kadang baca salah pun masih lagi sah sembahyang. Tengok salah mana. Dia ada dua lahan dia panggil. Satu lahan jali, satu lahan khafi. Lahan jali tu jalan besar sehingga mengubah makhraj huruf sehingga mengubah makna. Satu lagi khafi, kesalahan kecil-kecil. Yang kecil-kecil ni dalam semayang. Luar semayang yang kecil ni besar. Besar yang kecil ni. Sebab luar semayang tu kena betul-betul lah baca. Dalam semayang kita nak bincang sah atau tidak semayang saja. Luar semayang makhraj kena tepat lah, tajwid kena tepat. Gitu lah. Dalam semayang yang perlu dijaga 14 hukum tasydid sabdu, ada 14. Okey, dengung-dengung tu kalau tak betul sekalipun sah semayang. Tapi adakah betul bacaan? Salah, tapi sah. Di luar memang salah. Dengung-dengung tu. Dengung, dia tak dengung. Mim mati, nun mati. Kan dengung berapa? 8, 2, 3, 4. Nun mati, mim mati. Wajibul gunnah. 2 kan? 2. Tiba-tiba dalam semayang dia tak ada. Memang salah lah baca. Tapi semayang sah ke tidak? Sah. Jadi dalam hukum semayang, dalam semayang, bacaan Fatihah dalam semayang dia lain. Dia tak sama dengan luar. Luar ni semata-mata nak betul bacaan. Dalam semayang nak betul bacaan satu hal, sah atau tidak hal yang lain. Sah atau tidak ulama fiqh bukan ulama tajwid.
Itu kadang-kadang current dua ni. Yang kata kalau imam baca tak betul, kita boleh membarakah tu. Jika tak betul yang menyebabkan batal. Bukan tak betul yang masih lagi diterima dalam hukum syarak. Tak betul apa? Tak betul hukum bacaan Quran tu. Tak betul yang tu ke? Kalau tak betul yang tu, belum tentu batal. Jadi kena tahu dulu, adakah ianya lahan khafi atau jali, kesalahan besar atau kecil. Jika kesalahan kecil, maka tak batal. Maka makmum tadi tak perlu mufarakah. Kalaulah yang kesalahan besar, yang mana imam tu berbatal dengan sebab bacaan dia tadi, habislah, memang ikut dengan makmum, batal kot makmum ikut, mestilah kena mufarakah. Contohnya dia tukar sifat huruf terus lah. Dia tukar makhraj terus. Kalau ta jadi dad, siradal lazi wala dallin. Terus tukar dad wala dad jadi ba. Wala dallin. Base. Confirm dah salah. Tukar dad jadi ba. Tapi kalau dia dekat-dekat je. Kaf dengan qaf. Kaf, ka, qa. Qa dia qa. Mustaqim. Nak kata kah tak apa-apa, nak kata qa tak apa-apa, qa ya, tengah-tengah. Kalau mustaqim memang kaf, tak boleh lah. Mustaqim qaf betul. Kalau mustaqim tak berapa nak qaf, tak berapa nak kaf. Masih lagi dalam semayang sah. Yang dekat. Baris sah lagi. Selagi tak ubah makna. Berdosa, bukan kata tak berdosa. Dah salah baca berdosa lah. Cerita sah atau tidak? Za dengan zai. Zai dengan zal. Zal jelek, bukan jelek lah. Keluar lidah sikit. Dengan tha. Sin tak ada. Itu zal. Zai. Tha. Sin. Itu dekat-dekat. Jika dia boleh dia duduk di antara tengah-tengah, maaf lagi, dengan maksud bukan bagus, dengan maksud semayang sah. Tu dalam semayang ni memang luas. Ustaz, kalau alham dengan alham Sama, lupa nak sebut. Ha pedah dengan ha simpul. Nak kata ha pedah tak berapa pedah, nak kata simpul tak berapa simpul. Masih lagi maaf, sah. makna dia lain Ustaz kan? Ya, kalau ha simpul makna lain terus. Celaka kan? Ya. Kalau ha simpul. Kalau ha tu puji, Ya. tak apa tu. Itu yang saya sebut tadi, tengah-tengah. Kalau ha kan saya sebut tak boleh tadi. Ha simpul tak boleh. Ha pedas yang betul. Kalau tengah-tengah, nak kata ha pedas tak berapa pedas. Nak kata simpul tak berapa simpul. Betul ke baca? Tak betul. Sah ke semayang? Sah. Berdosa ke tak? Berdosalah baca salah. Sebab tu adalah hukum batal semayang, cerita lain. Hukum betul atau tidak, cerita lain. Dalam semayang. Jadi bukan kata boleh baca ha simpul dekat ha pedas. Bukan. Kalau dia baca ha simpul, alhamdulillah. Confirm tak sah. Tapi alhamdulillah. Nak kata susah nak buat bayar. Nak kata pedah tak pedah, nak kata simpul tak simpul. Tengah-tengah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya nak sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Pedah ke tak pedah tu? Alhamdulillah. Tak berapa nak pedah, tapi tak berapa nak simpul. Itu yang tak boleh. Itu yang sah lagi semayang. Tapi tak boleh lah, baca betul lah. Tapi saya tengok dalam TikTok tu dia kata lepas tu jadi kadang-kadang jatuh kufur. Itu kalau i'tiqad. Kalau dia pegang, celaka. Memanglah jatuh kufur. Dia nak kufur, nak kata berdosa, kufur batal Islam dengan pegangan. Dengan sebut kat mulut dengan tidak memaksudkan dekat hati, tak boleh jadi kufur. Sebab kufur ni satu sifat hati. Orang yang ada sifat kufur namanya kafir. Kafir isim fa'il, orang yang ada sifat kufur. Kufur ni sifat hati. Sembah manusia sekalipun tak boleh jadi kufur. Sebab apa? Sembah tu bukan sifat hati, itu perbuatan. Kalau macam tu boleh lah. Siapa kata boleh? Kita cerita kufur ke tak kufur. Dia sembah manusia sekalipun, kenapa kau sembah? Tak tahu tengok suami saya, suami dia agama lain baru masuk Islam. Suami dia sembah mak bapak, aku sembah lah juga. Tak kufur. Bukan kata boleh. Kita cerita kufur dulu. Sebab kufur ni sifat hati.
Iaitu dia ada membesarkan, tak nampak macam Tuhan. Tak ada kan? Bila tak ada, tak kufur. Kan ada berlaku beberapa tahun lepas, dia kahwin dengan kita istilah Melayu kata sembah lah. Bukan dia sembah. Sebab suami dia dah tunduk. Dia pun tunduk sekali. Dia tak tahu nak buat macam mana. Macam mana? Sudah. Ikut ajalah. Tak kufur pun. Bukan makna boleh buat. Kufur atau tidak. Tengok hati dia. Sebab kufur ni sifat hati. Mana boleh dengan kita tengok luar, kita boleh baca hati dia, mana boleh. Jadi bila hati dia tu ada kufur, iaitu mensyirikkan Allah, maka dia panggil kafir. Baru batal iman. Tapi kalau dia buat tu bukan sebab tu, sebab-sebab lain lah, maka berdosa tu confirm lah mana sembah orang. Mana boleh sembah makhluk. Masa boleh tundukkan makhluk. Rukuk pun tak boleh, tunduk lagi, sujud lagi tak boleh. Maka berdosa lah kat situ. Jadi dengan bacaan tadi, walaupun berubah makna sekalipun, ada tak dekat hati dia tu nak membenarkan makna dia? Tak, mulut dia je malah mengaji, salah lah baca. Maka berdosa confirm dah. Kufur ke tidak? Hati dia ada tak? Dia kalau kita nak kata kufur, dia hati. Luaran ni zahirnya kita tengok luar je. Luar ada sah, ada batal, ada haram, halal, itu luar. Jadi kalau dia nampak tadi dia sebut alhamdulillah celaka. Mana maksud celaka? Dia bukan maksud celaka. Dia malah mengaji je. Maka dia salah sebut. Okey, berdosa. Sembahyang sah ke tidak? Tengok tadi betul simpul ke tengah-tengah? Ni real punya simpul ni. Tu simpul lah. Real punya bunyi okey, batal sembahyang. Kufur. Mana pula kufur? Dia tak semudah itu kufur. Jadi bila nak sebut kufur, dia masalah hati. Malah ada orang Islam kat luar, kufur dalam hati. Dekat akhirat nanti duduk belakang Firaun. Tapi luar nampak Islam. Sebab kufur atau tidak, hati. Islam zahir. Asyhadu Islam. Iman hati. Mana boleh mengucap iman? Aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan malaikat. Mana boleh? Mulut ni, cuba tengok rukun Islam. Kita dah bahas sebenarnya. Tengok rukun Islam. Apa dia? Mengucap. Zahir ke dalam hati? Zahir. Kau boleh tak? Saya nak masuk Islam. Sekejap Okey dah. Sah Islam ni. Boleh tak masuk Islam? Tak boleh, dia mesti zahir. Dia pun asyhadu lah. Sebenarnya dia asyhadu tu sebab nak kahwin je. Sah Islam dia. Sah juga sebab zahir je. Dalam buat tengok benda ni rukun Islam. Macam tu juga semayang. Zahir. Zahir. Puasa, semua rukun Islam lah, sampai haji. Tapi cuba tengok rukun iman. Percaya pada Allah. Ada kat mulut dia? Mana ada, semua dekat hati. Dah nama percaya, beriman, mesti dekat hati semua. Percaya pada Allah, malaikat, semua, hari akhirat, qada dan qadar, semua hati. Jadi nak batalkan rukun iman dia, nak bagi tahu dia telah kufur, hati jugalah. Nak batalkan semayang dia, zahir jugalah. Zahir dia maksud salah, sujud 3 kali ke, 5 rakaat ke, tak cukup rakaat ke, zahir juga baru batal. Nak cerita itu. Saya memang kalau dalam TikTok, dalam YouTube memang banyak sangat, pandai-pandailah pilih. Pandai tapis. Yang kita nak tengok, kita pernah jumpa, kita kenal peribadi, kita dah belajar, kita dah kenal, dah tahu bahasa dia, laras bahasa orang tak sama. Ada ustaz kena qasar, ada orang tak suka, ada lembut je, ada orang tak suka ngatuk. Macam-macam. Jadi kita dah kenal dengan dia, lepas tu kita pun follow dekat YouTube, Facebook. Okey. Sebab kita memang kenal depan pun. Tapi kalau tengok kenal dalam ni je, jangan percaya menatang ni. Orang berlakon ramai. Ya, saya sebut menatang lah. Sebab ada mak saya dulu arwah, dia sebut CD. Mu tengok sangat ni. Menatai beruk ni tu. Dia tunjuk CD masa zaman CD dulu. Dia sebut menatang dah on CD. Sekarang ni kalau dia ada, tak tahu lah dia sebut apa benda ni. Benda menatang ni. Benda ni jangan masuk TikTok pakai kopiah, pakai serban semua ni. Penampilan luar ini macam buat. Tengok background. Rumah dia je. Macam dia buat background tu. Cek balik, tak pernah mengajar kat masjid pun. Tak ada mengajar kat surau pun. Ini apa benda ni? Ini apa? Mana dia punya? Macam ni kita nak ambil tu. Bukti yang macam ni kita nak ambil. Kita bukan kata salah. Bila kita tengok background tu, kadang-kadang tengok kitab. Kadang kita pusing sikit, ni rumah. Ataupun background yang sama. Itu aja. Maknanya tak pernah mengajar majlis surau. Kenapa? Kenapa tak pernah mengajar majlis surau? Tapi nampak mengajar sakan dalam TikTok, dalam apa? Bagi hukum 2-3 minit tu kan. Panjang banyak, tapi tak ada. Sebab apa? Dia tak dibenarkan kuliah lah. Sebab tu dia tak kuliah di masjid. Kenapa dia tak benar?
Adalah, tak tahulah. Tak cukup syarat apa sebagainya. Bukan kata salah. Kita tak kenal dia. Kalau kita kenal dia, kita tahu dan dia tu betul kita setuju dengan dia dan kita memang kenal peribadi, memang kita kenal dia lah. Okeylah. Tapi di masjid surau, tak payah dah mari kat surau masjid. Dengar je lah. Memanglah dia macam mana dia nak ngajar situ. Kalau dia tidak layak. Jadi TikTok ni hati-hati lah. Tambah-tambah Indonesia. Bukan semua betul. Dan bukan semua tak betul. Kalau Buya Yahya ke, Ustaz Abdul Somad ke, memang. Tapi kau cuba Gufran tu. Tahu Gufran? Tak kenal? Mama Gufran. Tak pernah dengar? Mujur tak payah dengar. Dia boleh cakap bahasa semut dia tu. Yang tiup sangkakala tu, nak tiup, dia jumpa Gufran dulu. Nanti dulu. Orang hantar, Ustaz cuba Ustaz tengok, dia boleh cakap bahasa semut. Dia cakap bahasa semut, dia slow halu dia. Dia cakap, dia reka. Semua kan halu, dia cakap bahasa kecil. Boleh cari lepas ni. Dia cakap itu bahasa semut. Mau bahasa apa? Masa buaya. Dia boleh cakap. Pelik-pelik. Dia hafal, dia karang 500 kitab bahasa Suryani. Dia dakwa. Lepas ni boleh cari. Memang seronok tengok. Macam lawak tak? Pelik-pelik. Memang pelik-pelik. Dia apa? Panca bukan Pancasitara. Tu tara kucak-kucak kan? Pancasila. Pancasila Indonesia lah cerita ni. Pancasitara. Ni mesti minat kumpulan tu. Ada yang pelik tu. Tapi ada yang okey. Kalau Buya Yahya, sedap dengar. Ada. Jadi kita tengok macam Buya Yahya telah dipanggil datang ke Malaysia, pernah datang Masjid Negeri dekat Shah Alam. Kita tahu, kita kenal. Dan bila macam tu, follow angkatlah. Tapi kalau yang bukan ngarut, kita tak kata salah. Cuma tak ada bukti yang boleh kita terima. Tak ada bukti. Bukti apa? Bukti kalau di masjid. Itu buktinya masjid. Tak ada bukti. Sekadar di rumah dia buat konten banyak-banyak. Konten pula benda isu-isu yang panas-panas. Lepas tu nak view, nak itu. Macam nak tarik tu. Konten dia panggil. Gila like. Gila like, gila follow. Macam yang gila ada sekarang. Okey. Lepas ni boleh cari Cari cuba tengok. Bahasa semut. Tulis situ. Dalam YouTube ke apa? Gufran bahasa semut. Cuba dengar dia cakap. Tak payah follow, dengar je. Tengok dia cakap bahasa semut. Kecil je, halus suara dia. Macam dia cakap. Itu bahasa semutnya. Aduh, macam-macam. Saya nak supaya membezakan di antara hak dan batil. Boleh tengok muka dia. Janggut panjang. Tengok rupa, tengok style dia, tengok suara dia. Oh, ini orang mengepek. Kita dapatlah kesan yang mana betul, yang mana tak betul. Sebab zaman media sosial kan. Bukan suruh tengok sangat pun. Okey. Okey. Jadi hati-hati dalam soalan tadi, hati-hati Dia tak semudah itu. Sebab kufur ke iman ke, dia adalah sifat hati. Orang yang mempunyai sifat iman di hatinya, maka dia panggil mukmin. Ada orang sifat kufur di hatinya, dia panggil kafir. Tapi zahir cerita lain. Zahir berdosa, ya, kalau salah. Tapi belum tentu kufur. Sebab tu orang yang tinggal sembahyang tak kufur. Walaupun dia tidak melakukan satu rukun Islam. Dia tak buat rukun Islam. Maknanya kalau kita kata buang satu rukun Islam, kan kafir. Tak. Buang satu rukun Islam. Kafir. Kalau sembahyang kita buang satu rukun, kan tak sah. Tapi kalau buang satu rukun Islam, tak sah lah Islam. Kaedahnya gitulah. Tapi tidak. Rukun iman baru gitu. Iman. Dia tidak semudah itu. Orang yang tak sembahyang seumur hidup, maka tetap juga beriman. Kalau dia beriman lah. Tapi berdosa lah. Orang yang sembahyang seumur hidup, tapi hati dia kata, aku sembahyang. Tapi sebenarnya sembahyang ni semua tak wajib pun. Cuma aku je sembahyang. Sebab aku ni rajin, aku sembahyang. Tapi sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak tak wajib. Kufur. Walaupun dia sembahyang tak pernah tinggal. Sebab ada sifat hati. Ada sifat hati. Orang tak sembahyang tadi, last kali masuk syurga. Setelah disiksa dengan
dengan kesalahan yang dia buat semua, masuk neraka, satu hari nanti akan masuk ke syurga. Sebab dia tak semayang sahaja, tapi dia ada iman. Yang satu lagi, sembahyang tak pernah tinggal, tapi sebenarnya dia mengiktikadkan sembahyang tu tak wajib, cuma aku je rajin buat, tapi tak pernah tinggal, maka kekal neraka selama-lamanya. Kan tak sama tu, zahir dengan batin. Okey. Okey. Waladhdallin, amin. Amin maksudnya perkenankan olehmu permintaanku. Jadi ketika, kalau boleh masa baca doa tu, tahan mulut kita untuk amin dulu ketika puji. Ada orang tak tahan nak amin cepat. Tak salah, tak berdosa, bukan apa. Alhamdulillahirabbilalamin. Amin. Amin. Apa maksud alhamdulillahirabbilalamin? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Lepas tu amin tu maksudnya perkenankan. Perkenankan apa? Kabulkan apa? Mana minta lagi, kan puji baru alhamdulillahirabbilalamin. Amin. Kejap. Yang amin tu untuk apa? Ya Allah kabulkan apa? Faham tak baca apa tu? Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Lepas tu kita pun amin. Maksudnya kita minta apa? Kan? Itu dah muliakan lah alhamdulillahirabbilalamin tu. Itu bukan minta. Kenapa amin? Sepatutnya mengiyakan. Mengiyakan boleh dua cara. Kalau dalam kat Malaysia kita 3 cara. Tapi biasa 2 cara. Mengiyakan. Adakah dengan amin tu mengiyakan? Amin tu maksud apa? Perkenan ke iya? Sebab kata nak mengiyakan tadi. Segala puji bagi Allah. Aku setuju. Alright? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Like. Betul? Boleh? Apa lagi? Nak bagi tahu setuju, nak bagi tahu mengiyakan. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, kabulkanlah. Kabulkan apa? Nak bagi Allah puji ke apa? Tak kena. Cuma taklah salah. Tapi Allahumma, ya Allah Tuhanku. Kan? Nak minta lah. Murahkan rezeki aku. Kalau amin, maksud apa? Perkenankanlah apa? Rezeki kan? Baru kena. Tu je. Tak ada salah pun, berdosa ke, masuk neraka ke, tak ada. Cuma tak kena. Tak kena. Kita suruh Allah makbulkan apa? Tak minta lagi. Tak kena situasi. Okey, jom kita doa. Amin, amin, amin. Kejap. Amin benda. Baca doa dulu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Amin. Kejap. Kau nak amin benda? Allahu Akbar. Baru nak puji Allah, Allah Maha Besar. Mana buat apa nak amin? Tak minta lagi kan? Gitu je. Kelakar je lah. Tak adalah salah. Cuma kelakar. Tapi kalau kita orang buat juga, benda kecil je. Sepatutnya alhamdulillahirabbilalamin, yang untuk membenarkan kita boleh ulang balik alhamdulillah, ataupun diam. Diam kan tanda setuju. Kan diam kan. Naam. Naam tu cakap kat diri, tak cakap kat imam. Naam. Masa cakap diri je. Ya. Dekat diri sendiri. Benar, aku setuju. Ataupun ulang balik alhamdulillahirabbilalamin. Ataupun dekat kepala je. Benar, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bila Allahumma minta je, Rabbana atina, minta je, amin, amin, makbulkanlah. Itu dari sudut situasi yang tepat. Tapi dia tak adalah besar sangat sampai kita nak potong video sebar, tak payahlah. Benda besar pun. Bukan jadi apa pun. Masalahnya dah faham makna Ustaz daripada awal. Itu saya nak dengar tu sebenarnya. Masalahnya memang tak faham. Itu yang amin pada awal. Amin. Amin lama. Kalau contoh imam baca doa, dia berhenti sekali nafas tu, kita boleh aminkan tengah-tengah tu. Dia tak kira sebenarnya. Tengah-tengah pun boleh amin. Bila kita faham je, pop amin terus. Kalau kita faham je terus amin pun boleh. Tunggu habis ayat pun boleh. Dia bukan mesti habis ayat amin, habis ayat tidak. Amin tu secara umum, ya Allah makbulkanlah. Dia doa tak habis, makbulkan ya Allah, makbulkanlah. Dia tengah-tengah baca pun makbulkanlah, boleh. Tak ada masalah. Cuma cantiknya bila habis ayat baru amin. Tu dari sudut nampak tertib sikit. Tu je dari sudut tu. Habis satu doa tu amin. Satu doa amin. Cuma tak ada masalah. Kita semangat kadang-kadang amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Padahal tak habis baca lagi. Tak apa. Itu tak ada sangat. Tak ada apa pun.
Cuma yang peliknya tadi tu lah. Baca puji tiba amin juga. Okey, sekejap. Okey. Kenapa kita diam masa baca kunut? Ada tak tanya diam? Bila? Kat mana diam? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kenapa tak amin? Itulah hujah dia. Masa tu kan puji. Sebab tu kita pakat-pakat baca. Allahumma hdini fi man hadait. Ada tak dalam ni? Oh, ada kat bawah tu lah. Allahumma hdini fi man hadait. Tengok. Artinya, hai Tuhanku, tunjukilah daku serta orang yang engkau tunjukkan hidayah. Kita amin tak? Amin kan kita nak Allah tunjukkan kita, bagi hidayah kat kita. Lepas tu, wa'afini fi man afait. Dan baikkanlah aku, sihatkanlah aku serta orang yang telah engkau baikkan, engkau sihatkan, afiatkan. Itu doa kan? Amin tak? Amin, betul. Lepas tu apa lagi? Wa tawallani fi man tawallait. Apa dia maksud dia sebelah dia? Peliharalah aku serta orang yang engkau pelihara. Kau jagalah aku sama-sama dengan orang yang engkau telah pelihara. Doa kan? Amin kan? Amin. Wa barik li fi ma a'tait. Dan berkatkan bagiku pada apa-apa yang kau telah kurniakan. Itu kan doa. Amin. Mana lagi? Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Dan jagailah akan daku dengan kasihmu akan kejahatan barang yang engkau kendaki, yang engkau telah takdirkan ke atas aku. Qadar dan qadar lah ni. Kan minta amin. Memang amin. Lepas tu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Mana? Dan bahawasanya engkau jua yang menghukum dan yang tiada hukuman atas kamu. Itu apa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innahu la yazillu man walait. Dan bahawasanya tiada hina orang yang kau muliakan. Itu bukan minta doa. Yang doa, ya Allah jangan hinakan aku. Ya Allah muliakan aku. Itu baru doa. Ini statement. Faham statement? Ini pernyataan. Ini bukan minta. Sebab tu pakat-pakat baca. Kenapa tiba-tiba amin balik last sekali? Doa balik. Doa balik ujung tu apa? Falakal hamdu ala ma qadait. Ni sampai wa astaghfiruka lah kalau jemaah, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tengok apa tu? Aku minta ampun. Minta dah. Betul, amin balik. Kuat balik. Itulah buktinya. Time puji, sama-sama puji, paling kurang pun diam. Sebab diam tanda setuju. Cuma kat Malaysia ada satu lagi tanda setuju. Setengah, sekarang tengah hangat lah. Parlimen, tanda setuju kan? Kalau kat Malaysia ada satu lagi. Biasa sekarang ni tengah ni, tengah duk ketuk-ketuk meja ni. Kat Malaysia je lah. Biasanya Orang dulu nak kahwin, ni bakat tok lelakimu ni, mari tengok ni. Boleh tak? Menak tak? Senyap je maknanya. Setuju lah tu. Tu orang dulu. Orang sekarang senyap tu maknanya esok lagi rumah. Jangan percaya. Kena tanya, kau nak ke? Nak sungguh ke? Tak tahulah. Kena cakap nak, kena cakap gitu. Budak sekarang. Tak boleh diam. Diam tu dia tengah fikir satu, aku tak nak dah lah tu. Tua pula tu nak kahwin dengan aku, ayah ni apa benda. Dia macam-macam. Tu esok nombor lagi. Sebab tu orang sekarang tak sama dengan dulu lah. Dulu diam tanda setuju, sekarang diam tanda protes. lain ikut zaman. Lepas tu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang ini dua-dua boleh. Sebab dia selawat, nak amin boleh, nak baca pun boleh. Sebab kalau nak amin dia ada minta juga. Iaitu minta Allah bagi sejahtera dekat Nabi. Minta juga boleh amin. Nak baca selawat boleh. Sebab selawat special, baca pun boleh, amin pun boleh. Yang tu. Sebab itulah buktinya ketika puji tak perlulah amin. Diam ataupun nak sebut tadi na'am kan. Na'am. Pelik punya. Faham dia ni na'am ni. Ataupun benarkan dengan hati. Ya Allah, benar ya Allah. Benar dengan hati sampai Allahumma dengan Rabbana. Amin. Baru amin. Kenapa? Wabarik sunat. Bukan sunat ba'id. Bukan wabarik sebenarnya, wabaraka wasallam. Jadi saya rasa saya dah tulis ni kan. Yang ujung lam bari atas, yang ujung kena atas juga. Jangan main tukar-tukar takir habis.
Sama. Yang ni tak batal. Sebab tu kata baris dia panggil lahan khafi, kesalahan kecil. Okey, jika Quran berdosa tapi tak batal sembahyang, kalau tak mengubah makna. Jika bukan Quran, ni bukan Quran, tak berdosa tapi salah dan tak batal. Tapi salah tetap salah. Kalau seorang kita baca wasallim kan? Tak. Tak. Bukan. Kalau wabarik wasallim. Tapi dalam kunut, saya dah tulis tak? Macam ni nak tengok kaedah. Kaedah nak faham. Dia tengok dekat wasallallah tu. Sad lam kan, sad wasallallah tu selawat. Lam tu baris apa? Atas. Nanti ujung wabaraka wasallam. Tak, kalau Allahumma salli, lam tu baris apa? Bawah. Nanti wabarik wasallim. Wabaraka wasallim salah, wabarik wasallam salah. Dia macam ni, dia tengok dekat lam salawat mula-mula, lam tu. Allahumma salli, ya Allah selawat. Selawat tu salli, lam tu baris bawah. Nanti ujung wabarik wasallim. Kalau sallallah, sallallahu tu selawat lah. Sallallah, selawat. Jadi lam tu baris atas. Nanti wabaraka wasallam. Dalam kunut ke, dalam semayang ke, dalam mana-mana pun, dalam selawat itu semua macam tu. Dah lah kita tengok. Kalau kita tengok apa? Selawat-selawat yang ada. Tafrijiyah siapa hafal? Allahumma salli salatan kamilatan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil qarab wa tudbil hawaij wa tunalu bi gharaib wa husnul khawatim wa sulqama mujajil karim wa ala alihi wa sahbihi. Apa wasahbihi apa? Wasallim. Tengok kat mana? Ke hafal lah tu. Apa tak mau lah tengok kaedah. Kaedah tengok tadi Allahumma salli kan. Kapal baguslah, cuma kita nak kaedah tu. Allahumma salli salatan. Salli kan? Lam tu baris bawah kan? Sebab tu wabarik wasallim ke wasallim nanti. Gitulah. Sallallahu ala Muhammad. Okey, lam baris apa? Atas. Lepas tu sallallahu alaihi. Sebab tu lam baris atas juga lam. Saya nak bagi tahu, nak buktikan aja. Memang kita dah buat betul dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi wasallim. Sebab apa? Allahumma salli, lam baris bawah. Semua macam tu. Memang semua macam tu. Allahumma masa tarawih. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, apa? Sallallahu. Okey, lam baris apa? Nak ambil lam dulu. Sallallahu baris atas. Sallallahu wasallam alaih. Lam baris atas juga. Salam. Cuma dia terbalik sikit lah. Sallallahu wasallam alaih. Bukan. Sallallahu wasallim alaih. Mana ada gitu. Semua kita buat dah betul dah. Yang kita hafal. Oleh kerana kita tak tahu kaedah, itu yang kadang-kadang kita main bantai. Wabarik wasallim wabaraka wasallam. Wabaraka wasallim wabarik wasallam. Allahumma salli, lepas tu wabaraka wasallam. Sallallahu wabarik wasallim. Bantai ajalah. Kalau dalam doa tak ada masalah, sebab doa di luar cuma salah. Salah tetap salah. Dalam semayang makruh, salah tetap salah sebab dia bukan ayat Quran. Tapi kalau dia ayat Quran, tambah satu lagi dosa. Tapi batal? Tak batal. Okey. Jadi habis kat situ. Jadi kita ada ni, rukuk baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Bangkit pada rukuk sami Allahu hamidah. Ni saya dah lompat dah kita ni. Itulah sebab nak baca. Ustaz tanya sini Ustaz. Ustaz sami Allah tadi. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu Rabbana lakal hamd. ada kita dengar ada baca sami'a. Sami'a dia sami'a sin mim. Okey. Sin baris atas, mim baris bawah. Lepas tu alif lam lam ha. Macam mana bunyi? Sin mim tak ada ain. Sebab tadi sami Allah kan. Kita eja dulu. Sin mim, sin baris atas, mim baris bawah. Okey, ain tak ada sebab dia tak sebut. Alif lam lam ha. Jadi macam mana? Sami Allah. Tak ada bunyi sami Allah. Sami tu, sam tu, tahu maksud dia? Celaka.
salam sejahtera. Kan ada isteri Nabi, bila siapa tu bagi salam, orang Yahudi ni bagi salam, Assalamualaikum. Dia tak letak salam. Sebab salam sejahtera, celaka. Dia jawab, dia tak marah dia. Wa'alaikumussalam. Dia kata celaka atas kamu, tu maksud dia. Lepas tu dijawab balik, celaka atas kamu juga. Nabi marah. Jangan. Habis tu jawab apa? Wa'alaikum. Ke atas kamu juga. Settle. Kalau kau nak kata Assalamualaikum, jangan jawab Waalaikumsalam. Jawab Waalaikum. Atas kamu juga. Apa kamu kata aku itu juga. Tiba-tiba dia kata Assalamualaikum. Engkau juga. Jadi kita tak maki dia. Kalau Waalaikumsalam, engkau juga celaka. Jadi samalah kita macam dia. Nabi marahlah. Nabi tak bagi isteri dia cakap Waalaikumsalam. Nak bagi tu sam tu celaka. Jadi kalau sami Allah, celaka. Tapi kufur lah dia kata Allah celaka. Tak. Dia mana ada i'tikad Allah tu celaka. Dia salah baca sebab tak mengaji aja. Bila dia salah baca sebab tak mengaji, berdosa adalah kat situ. Tapi sembahyang dia batal ke tidak? Tak batal, tapi berdosa. Makruh, bukan makruh lagi, berdosa, haram. Assalamualaikum. Jawab waalaikum je. Jangan cakap waalaikumsalam. Waalaikum. Kalau dia buat jahat, kita kata engkau juga. Dia baik, engkau juga. Macam tu je. Engkau juga waalaikum. Tu jawab dia. Dia bagi salam. Kalau tulis salam, salam. Itu tulis salam. Salam tak ada masalah sebenarnya. Saya pernah dengar lah kata yang ada masalah kan. Salam tu nama Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Pun ada dalam ni. Main lompat-lompat kita ni. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ada dalam ni. Mana belakang-belakang. Jadi salam tak ada masalah. Askum lah, aslam lah. Sambung lagi Ustaz. Apa? Sambung se. Allahu liman hamidah. Okey. Sami'allahu liman hamidah. Kalau sami'allah berdosalah. Kalau tak bukan ain tak ada. Dia kena ain tekan sedaya upaya. Ain. Sami'allah sedaya upaya. Kalau tak boleh gi dah. Maka maaf bagi dia. Bagi dia je maaf. Macam mana? Sami'allah. Dia bukan sami, saya kena slow-slow. Sami'allah. Sami'allah. Itu paling jangan sekali. Sami'allah. 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 Jangan jadikan alif. Kalau ain je Sami'allah. Sami'allahu liman hamidah. Tak boleh, tak payah baca. Sunat kan? Jadi baca pula jadi salah. Kalau tak boleh gi sangat. Tapi tak ada orang Melayu ni memang boleh gi. Keturunan Nabi Ibrahim. Belakang ni Ustaz. Okey. Rabbana ada kita baca Rabbana wa lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. 4. Memang ada 4 jenis, 4 riwayat. Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd, Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana wa lakal hamd. 4 boleh. 4 hadis ada. Tapi mazhab Syafi'i dia ambil Rabbana lakal hamd. Dia tak ada wa. Sebab dia tengoklah mazhab Syafi'i dia pilih satulah. Mana-mana. Kalau kat Mekah Rabbana walakal hamd ada waw. Kan yang suara kuat tu namanya muballigh. Yang kat dia punya imam slow je yang kuat tu belakang kan. Kan dia Rabbana imam baca pula. Lepas imam baca je ni. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd tu. Tu bukan imam kan? Tu bukan imam, tu orang sebelah tu muballigh kena panggil. Kita panggil Tok Bila. Tok Bila sebab dia kuatkan suara imam. Dia wa. Kenapa wa? Mazhab Hanbali. Kita mazhab Syafi'i. Macam mana nak baca semua pun yang ni tak ada masalah. Semua boleh. Allahumma rabbana lakal hamd, rabbana lakal hamd. Lepas tu tak habis itu baca lagi mil'us samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ataupun nak matikan ba'd. Saya suka hidup kan ba'du sebab dia payah nak berhenti kat dal tu kan. Dia qol-qolah lah apalah kan. Jadi ba'd. Jadi ba'du lah. Saya suka gitu. Amma ba'du. Saya suka sambung. Walaupun sebenarnya dah nak mati. Jadi amma ba'd. Baca imam tak apa? Tak, ini bacaan dalam ketika ketika yang i'tidal. Sami'allahu liman hamidah ketika on the way. On the way. Sa. Ini rukuk ni. Sa. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Betul? Baca ni. Ni dipanggil bacaan ketika yang i'tidal. Cuma kita tak bacalah. Mil'us samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd.
Sunat baca ni. Sunat baca. Ni kalau dalam kitab Muliatul Musalli lagi banyak. Panjang lagi baca. Itu riwayat lain. Itu riwayat lain. Itu riwayat bukan Nabi aja. Itu sahabat yang reka. Lepas tu Nabi membenarkan. Oh yang dia baca kat belakang. Dia belakang. Nabi kata siapa baca tadi aku ajar Rabbana lakal hamd. Engkau pergi baca benda lain aku dengar. Siapa baca? Dia kan menyorok. Menyorok belakang tiang. Takut Nabi marah. Nabi tanya siapa baca je. Cepat siapa baca? 2. Kali ketiga cepat. 3 kali dia kena jawab dah. Tak boleh. Derhaka kat Nabi kau 3 kali. Dia pun jawab saya. Akhir sekali aku nampak lebih 30 malaikat berebut nak bawa amalan kau naik simpan ke langit. Kerana malaikat jika dia dapat bawa amalan yang power-power lah kisahlah, amalan besar-besar bawa naik ke langit tu simpan. Tempat ni simpan di langit. Setiap waktu subuh dengan waktu asar. Shift siang dengan shift malam. Malaikat punya shift. Dia akan simpan semua kita punya amalan ke dosa semualah, simpan ke atas. Jadi dia kalau boleh buat kutip bawa naik, maka dia akan, kalau amalan tu power lah istilah saya, amalan yang hebat, dia akan naik pangkat malaikat tadi. Mungkin dia memang malaikat tu ditugaskan di bumi, oleh kerana dia dapat bawa naik tu amalan yang hebat, mungkin dia boleh ibadah kat langit ke? Sebab tu istilah besar, berebut malaikat nak, berebut. Buat apa malaikat sibuk? Kan? Macam dia tu mati dalam keadaan nak bertaubat, dia dah bunuh berapa orang, nak bertaubat, mati tengah jalan, malaikat ukur mana lebih dekat. Cerita kisah saya pendek-pendek je. Kenapa sibuk kan? Sebab kalau boleh buat naik satu-satu amalan yang hebat, dia dapat naik pangkat. Tak tahulah pangkat macam mana, mungkin di langit lebih macam mana ke, ataupun boleh beribadah dekat Baitul Ma'mur ke atas ke, langit ke-7 ke. Adalah dia punya pangkat-pangkat. Sebab tu dia berebut. Jadi bila sebut malaikat pun lebih 30 berebut, makna besarlah amalan tu. Apa dia? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itu riwayat lain pula. Banyak lagi riwayat lain. Berlambak baca dalam kitab Musalli. Panjang-panjang buat dia. Kita tak amal. Yang kita amal sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Itulah. Amalan kita berapa kali saya boleh buat naik? 2 kali. 2 shift. Dia ada harian, ada malaikat mingguan, ada malaikat tahunan. Yang harian, yang masuk sehari tu malaikat siang dengan malaikat malam. Shift tu 2 kali lah. Subuh, sebab tu ketika malaikat subuh tu naik, ayam kokok. Kokok, ayam jantan dulu. Bila kokok, memang dah masuk subuh. Sebab malaikat naik. Dululah, ayam sekarang pening. Pukul 5 petang pun dah kokok. Ayam dulu. Ayam dulu boleh percaya. Ayam sekarang ayam pun tak boleh percaya. Orang lagi lah tak boleh percaya. Kita dengar kokok, kita tidur pun lewat. Tidur pukul 4 petang. Lepas tu entah macam mana terlajak sampai pukul 6. Peningnya memang pening lah. Bunyi kokok. Subuh ke ni tengok. Pukul 6 ni subuh. Terang lagi. Kena scam dengan ayam. Ayam pun scam. Tapi dulu ayam dia kokok sebab nampak malaikat. Sebab ayam jantan boleh nampak malaikat. Dia kokok. Satu pagi dengan petang. Ada kata lepas asar dengan subuh. 2. Yang mingguan Isnin Khamis. Mingguan. Itu ada malaikat mingguan yang hantar, yang kata. Yang bulan ataupun tahunan sepu lah. Tanya sepu lah. Tukar buku. Itu yang tahunan. Buku kita ada yang harian, yang mingguan dan yang tahunan. Ni 10 Syaban kan. Maghrib tu kan tu Ustaz. Maghrib. Bukan dia kira pada maghrib ke maghrib esok bukan? Bukan. Maghrib ke maghrib esok tu satu hari. Jadi malaikat yang disebut catatan kita ni, ada siang punya, amalan siang, amalan malam. Amalan tu maksudnya apa yang kita buat lah, ataupun dosa-dosa lah. Kalau amalan, siang malam 2. Dia akan naik. Sebab tu yang paling besar sekali yang tahunan tu. Tu yang kita buat program besar-besar. Orang-orang belah Pantai Timur panggil sepu. Sepu tahu sepu tanya sepu je lagi. Sebab apa? Dah nak tutup buku ni. Bila tutup buku, tulis pergi masjid. Lepas tu buka pula, pergi masjid. Malaikat yang bawa last kali pergi masjid. Malaikat yang pula turun, sedang berada di masjid. Cukup lah. Lepas tu tutup nanti dengan sepu balik. Jadi, atas baik, bawah baik. Tengah-tengah biasa lah. Dalam TV pun gitu. Atas baca Quran, mula baca Quran. Last kali baca Quran, tengah joget. Standard lah. Gitulah kita.
Gitulah. Dalam amalan kita punyalah hebat dan kita punya setahun tu. Atas baik, bawah masjid aja dia ada. Tapi tengah entah apa kita buat tak tahulah. Cukuplah, dah habis masa dah. Dah terlebih dah. Ada orang nak tanya. Ya, betul. Sebab malaikat tu dia bila malaikat ada, malaikat tu malaikat rahmat, malaikat yang ni bukan malaikat maut malaikat rahmat. Dia ada, kita doa mustajab. Memang betul doa. Cuma itulah tadi, pastikan waktu subuh lah. Sebab ayam sekarang pun tu kan tak boleh percaya kan. Kokok sebelum subuh tu pun ya juga ya. Masa tahajud. Tak, itu dia nampak malaikat lah. Tapi bukan malaikat naik turun tadi tu. Malaikat lain lah. Malaikat banyak kan. Dia nampak malaikat je, dia kokok. Dan antara saya perhati dulu masa mengaji dulu, saya dulu, ni cerita last lah, ni cerita je, tak ada apa pun. Saya pasang tape tau. Tok Guru tak bagi, tapi kita ni malah kita ni nak dengar balik kan. Dulu lain tak ada, pasang tape. Bunyi bergaung ngomong. Pasang tape. Pasang sebab kita nak dengar balik. Time lah jangan tu. Tok Guru dulu bukan macam saya cakap ni. Ada pun. Mari tengok belakang dah. Ada pun semaya. Ada pun semaya. Mak. Maya mak. Ada pun gitu. Saya ngaji gitulah. Sabarnya. Sampai 10 kali. Itu Tok Guru dulu. Sabar. Jadi kita macam tu, saya terpaksa rakam lah. Kita tahulah kita bukan cerdik sangat pun rakam. Lepas saya dengar, saya belajar berkaitan dengan malaikat ni, saya perasan betul lah ada yang berkokok. Kat pun ada yang berkokok. Rupanya time majlis ilmu, malaikat turun berlambak, malaikat juta dalam ni ada sekarang ni. Kita tak nampak aja. Bila malaikat ada, kalau ayam ada, kalau kita bela ayam, dia kokok. Saya pun cari balik. Tape-tape yang lama, masa tu dah zaman komputer dah. Masuk dalam komputer, digitalkan dia, lepas tu buang apa benda tak, saya pun dah lupa dah. Buang yang suara-suara bising tu, suara-suara tepi tu. Memang bunyi kok. Kita masa belajar tak perasan. Saya buat keluar balik semua tape-tape saya. Tape yang pusing pakai pensel tu. Yang pakai Walkman tu. Kalau pakai rewind tu habis bateri. Buat keluar pusing. Nak saya bateri. Yang tu. Saya buang dia punya yang apa bukan humming, dia panggil yang tak sharp tu. Dengar memang bunyi. Saya masa PKP duduk Batu Hitam 7 bulan. Batu Hitam. Kat atas bawah tu banyak kampung-kampung apa ada ayam. Saya buat live, saya buat kuliah masa tu PKP. Saya buat dekat luar rumah. Tapi kat atas lagi lah, kat luar. Tepi tu ada ayam. Saya kata, ayam ni nak kena sembelih lah. Ayam ni. Saya terfikir balik. Memang dia akan sibuk. Dia nampak malaikat. Cuba tak saya bela ayam nanti, kita tengok. Tapi betul Ustaz. Betul tak? Saya dengar online kuliah betul-betul, saya ngadap betul. Memang ayam sibuk kat tepi pagar. Dia bukan sibuk sangat. Dia antara yang boleh nampak malaikat adalah ayam. Antara yang boleh nampak setan, anjing. Kalau awak ada setan lah kat situ. Cukup. Wallahualam. Time saya asyik lebih aja. Tak boleh nak tepat pukul 11 macam mana ni. Teruskan tasbih kafarah dan salatul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asril insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum Ustaz. Okay.